penyokong teringin nak jadi super mula. Tak boleh kali ni nak tunggu hak bila. Start lagi training, trek ni kita galau. Hai, saya Nik Muhammad Salihuddin. Saya adalah penyokong Kelantan X Direct Warriors. Anda mau melihat koleksi jersey-jersey yang saya ada? Jemput masuk ke rumah saya. Saya Nik Muhammad Salihuddin. Saya merupakan salah seorang penyokong Kelantan Direct Warriors dan juga pengumpul jersey. Di sini saya akan tunjukkan beberapa jersey yang pernah pasukan Kelantan pakai daripada tahun 1987 sehingga 2009, serta kisah-kisah di sebalik jersey yang pernah pasukan Kelantan pakai itu. Okey, sebelum itu saya akan menceritakan beberapa jenis jersey yang saya ada. Ada 4 kategori. Kategori pertama adalah match worn ataupun jersey original yang dipakai oleh pemain original, di mana ianya mempunyai nombor pemain, nombor di jersey, dan ianya adalah milik bekas pemain yang pernah beraksi dengan pasukan Kelantan. Okey, sampel yang kedua merupakan original DIY. Maksudnya jersey kosong, template jersey ataupun jersey kosong yang dipakai oleh pasukan Kelantan, kita ambil dan buat sendiri, meletakkan logo dan juga penaja di jersey. Yang kategori ketiga adalah jersey replika. Maksudnya dikhusus jersey yang sama seperti pemain pakai tetapi dikhususkan untuk penyokong. Manakala kategori keempat yang terakhir adalah jersey repro ataupun dikenali sebagai reproduce ataupun dihasilkan semula, bukan original, cuma dia dikira sebagai copy ori. Maksudnya jersey-jersey lama yang dihasilkan kembali di era 90-an dan 80-an. Okey, jersey pertama saya akan tunjukkan di sini adalah jersey copy ori lah, repro pada Kelantan tahun 87. Di mana pada masa itu Puma menaja jersey Kelantan, di mana ketika ini Kelantan menamatkan kempen Piala Malaysia sehingga peringkat suku akhir tewas kepada pasukan wilayah persekutuan yang sekarang dikenali sebagai pasukan Kuala Lumpur. Agak unik juga pada tahun 87 ini Kelantan mempunyai beberapa orang pemain yang berbangsa Cina, antaranya yang bernama Ng Keseng dan Ho Si Chiang. Jadi ini ada salah satu contoh di mana jersey ini mempunyai 3 layer warna biru gelap, biru muda dan merah. Di mana sama seperti jersey pasukan Selangor yang menjuarai Piala Malaysia pada tahun 86 berwarna kuning. Manakala Kelantan mengenakan jersey berwarna merah. Jadi tidak banyak info yang saya dapat, tapi yang saya dapat tahunya prestasi Kelantan di liga agak sederhana pada ketika itu. Di mana pada ketika itu kesemua pemain adalah pemain-pemain tempatan, dan pada masa itu juga FAM masih belum membuka pintu kepada pemain import. Okey, seterusnya jersey yang kedua saya akan tunjukkan adalah jersey pada tahun 1988, di mana Puma sekali lagi tampil menaja jersey pasukan Kelantan, dan pada tahun 88 juga mencatatkan satu lembaran baru dalam sejarah bola sepak Malaysia apabila pertama kalinya FAM memperkenalkan pasukan-pasukan yang bertanding dalam Liga Malaysia mengambil pemain import. Dan pada ketika itu Kelantan telah menggunakan khidmat pemain import dari Thailand, iaitu Bompok Praput dan Wicek Kong Mak. Di mana prestasi di Liga, Kelantan menamatkan top 5 di dalam Liga, serta layak sehingga ke suku akhir, tewas secara agregat 2-1 kepada Selangor. Dan jersey ini kali terakhir dipakai pada perlawanan kedua di Kota Baru. Kelantan menang 1-0, namun tewas secara agregat 2-1 kepada pasukan Selangor. Pemain-pemain yang pada ketika ini adalah seperti Wan Aizila, Hashim Mustafa, Zahasmi Ismail, Salim Mahmud, Dalini Dali, dan beberapa lagi pemain-pemain yang ada. Okey, next adalah jersey pada tahun 89. Kelantan pada masa itu telah ditaja oleh jenama Diadora, di mana pada ketika itu Kelantan mempunyai 2 set jersey warna merah, boleh kita kenali sebagai first home dan second home. Dan juga pada tahun 89 satu lagi sejarah tercipta apabila FAM memperkenalkan sistem Liga Semi Pro, iaitu pembahagian kepada 2 division, kepada Division 1 dan Division 2. Kelantan yang menamatkan kempen pada tahun 88 top 5 telah berada di Division 1 pada tahun 89. Pada masa yang sama,
selain pada Dahir yang terus kekal menaja bola sepak Malaysia ketika itu, tampil satu lagi penaja kedua iaitu Edarat Automobil Nasional (AAON), turut menjadi rakan penaja selama 5 tahun dari tahun 89 sehingga 1993. Okey, strategi ini dilakukan oleh Proton kerana mereka ingin mengukuhkan jenama Kereta Nasional ini dengan menaja Liga Bola Sepak Malaysia, di mana pasukan-pasukan yang bertanding Division 1, Division 2 diwajibkan selain pada Dahir meletakkan jenama AAON di jersey. Ini adalah salah satu strategi untuk memantapkan jenama Kereta Nasional ini supaya dikenali oleh peminat tempatan. Okey, prestasi di Liga Division 1 Kelantan pada 89 agak mendukacitakan apabila menghuni tangga terbawah dan serta gagal layak ke Piala Malaysia. Dan pada tahun 90 Kelantan pertama kali tersingkir kepada Liga Division 2. Okey, ini pula jersey pada Kelantan tahun 1991. Okey, setelah saya nyatakan tadi tahun 1990 Kelantan terjerumus ke Liga Division 2 Semi Pro. Pada tahun 1991 mereka kembali ke Division 1 setelah muncul naik johan Liga Semi Pro Division 2. Okey, untuk pada tahun 91 juga satu lagi sejarah tercipta apabila pertama kali Kelantan menggunakan khidmat pemain import dari Eropah, dari Croatia. Jurulatihnya seperti Milan Djuric dan pemain-pemain import seperti Marko Krajevic, Sandro Radun dan Miroslav Nikolic. Dan pada tahun ini juga Kelantan mempunyai 2 set jersey home, first home dan second home, di mana jenamanya mungkin agak kurang dikenali di Malaysia. Dia berasal dari Jerman, itu jenama Salah. Okey, tapi jenama-jenama ini banyak menaja pasukan-pasukan dalam Liga Jerman. Okey, kita sedia maklum ya, jersey-jersey di bawah era Tan Sri Anwar Musa mempunyai petak-petak. Jadi sebenarnya 30 tahun yang lalu Kelantan sudah pun mengenakan jersey berpetak merah putih jenama Salah. Agak unik kat jersey ini kerana jenamanya terletak di bahu sebelah kiri. Ini merupakan salah satu jersey repro, bukan saja reproduce balik, copy ori, di mana saingan sekali lagi Kelantan mengalami kemerosotan di Division 1. Secara tidak langsung terjerumus kembali kepada Division 2. Okey, salah satu jersey ini dipakai dapat lihat dalam YouTube semasa menentang Singapura di Stadium Nasional. Kelantan tewas 7-0. Okey, seterusnya adalah saya tunjukkan sini adalah jersey pada tahun 1993 jenama Leacock Sportif. Jadi seingat saya lah, Kelantan adalah satu-satunya yang menggunakan jenama ini. Saya tidak pasti sama ada pasukan-pasukan lain dalam Liga Malaysia pernah menggunakan jenama Leacock Sportif ini. Di mana pada tahun 93 Kelantan sekali lagi kembali ke Division 1 setelah memenangi perlawanan playoff penentuan ke Division 1 dengan Sabah pada tahun 1992. Okey, pertama kali juga pada tahun 1993 bermula satu lembaran baru apabila pertama kali dalam bola sepak Malaysia pasukan Kelantan merupakan pasukan pertama yang diswastakan di dalam Liga Malaysia di bawah kendalian syarikat Ringgit Kreatif oleh Encik Zahid Ibrahim, di mana pada masa itu Kelantan mencatatkan satu keputusan yang agak baik apabila mencatat double semi-final, iaitu double semi-final Piala Malaysia dan juga semi-final Piala FA. Piala FA kita tewas kepada Sabah di separuh akhir dan Piala Malaysia kita tewas kepada Kedah. Okey, contoh di sini adalah salah satu jersey match one, di mana ianya di belakang tertera nama nombor pemain yang dipakai oleh Zulkifli Abdullah pada ketika itu. Jersey berwarna biru. Manakala jersey merah ini adalah satu jersey tribute, sama tapi tak serupa tetapi masih mengekalkan jenama yang sama. Kedua-duanya adalah jenama Leacock Sportif. Dan satu pencapaian boleh dikatakan sangat bagus pada era 90-an. Ketika itu Kelantan dibarisi oleh pemain-pemain seperti Marko Krajevic, Michael Rocky dan juga Dimitri Kalkanov dari Bulgaria. Dan pada masa yang sama Hashim Mustafa juga muncul sebagai top scorer di bahagian serangan. Okey, seterusnya pada tahun 1994 FAM sekali lagi memperkenalkan sistem satu division dengan menggabungkan pasukan Division 1 Division 2 menjadikan 16 pasukan ketika itu, di mana pasukan mengharungi sebanyak 30 perlawanan semusim. Okey, pada tahun 1994
Kelantan telah menukar penaja daripada Dikok kepada Umbro, di mana pada era pertengahan 90-an jersey Umbro pada ketika itu adalah berkonsepkan tali di leher, dan jersey ini juga dipakai oleh pasukan seperti Manchester United, jenama Umbro yang menggunakan tali. Okey, jersey merah ini adalah jersey pasukan senior tertapak 2. Yang ini digunakan oleh pasukan Liga Perdana Kelantan. Manakala yang satu lagi ni adalah untuk versi Piala Presiden. Okey, jersey merah pasukan Liga Perdana Kelantan 1994 pertama kali dipakai ada perlawanan kedua bertemu Negeri Sembilan di Kota Baru, di mana keputusan berkesudahan seri 1-1. Okey, manakala yang jersey hijau gelap ini merupakan away untuk pasukan Kelantan, di mana kali pertama dipakai semasa perlawanan pembuka liga pada tahun 1994 bertemu Singapura di Stadium Nasional. Kelantan tewas 1-0. Okey, yang berwarna hijau ini pula adalah warna away untuk versi Piala Malaysia, dan salah satu perlawanan yang agak sengit berlangsung. Pertama kali Kelantan beraksi di Stadium Shah Alam bertemu Selangor. Pada ketika itu Kelantan seri 1-1. Dan Piala Malaysia Kelantan menamatkan peringkat kumpulan sahaja, manakala peringkat Liga Kelantan menamatkan 8 tangga ke-8 daripada 16 pasukan. Okey, seterusnya adalah jersey Kelantan pada tahun 1995, di mana pertama kali dalam sejarah Kelantan menggunakan khidmat pemain-pemain dari benua Afrika seperti Edward Abugi, Alexander Freeman dan Ishak Debrah menggantikan Marko Krajevic dari Eropah. Jadi jenama jersey yang berjenama Reebok ini boleh dikatakan prestasi Kelantan pada tahun 95 tu agak mendukacitakan, berada di tangga terbawah liga. Kekalahan demi kekalahan, tidak banyak yang boleh diceritakan. Namun di sebalik kemerosotan pasukan senior, pasukan Piala Presiden Kelantan muncul sebagai penyelamat, menjuarai Piala Presiden, final Piala Presiden, menewaskan Kuala Lumpur. Setelah kali terakhir pasukan Kelantan menjuarai Piala Presiden pada tahun 85, Kelantan menamatkan penantian selama 10 tahun untuk kembali menjuarai Piala Presiden pada tahun 1995. Antara pemain-pemain yang beraksi ketika itu seperti Wan Rohaimi, Alif Wan Rohaimi, Adnan Makzain, arwah Saiful Nizam Hussein, antara tonggak-tonggak utama Piala Presiden Kelantan. Dan selepas kemerosotan itu, pemain-pemain senior berhijrah meninggalkan pasukan Kelantan di akhir 95, dan pasukan Piala Presiden Kelantan yang menjuarai 95 ini telah dinaikkan pangkat untuk menyarung jersey pasukan senior Kelantan untuk tahun 96. Okey, seterusnya jersey pada tahun 1996, di mana Kelantan telah menggunakan jenama Acid. Di sini ada dua, satu berwarna merah, di mana away berwarna biru hitam seperti ala-ala pasukan Inter Milan di Itali. Okey, ini adalah contoh jersey match worn, di mana belakangnya tertera nombor pemain. Terdapat juga Kelantan SC. Okey, pada tahun 1996 Kelantan terpaksa menagih khidmat pemain-pemain muda dan yang menjuarai Piala Presiden 1995. Ekoran prestasi merosot, pemain-pemain senior mengambil keputusan meninggalkan pasukan Kelantan dan berhijrah ke pasukan lain. Dan Kelantan 96 terpaksa menagih khidmat pemain-pemain muda. Pada masa sama, FAN telah membuat satu peraturan baru menghadkan pemain import seramai 2 orang sahaja, iaitu Kelantan mengambil Riyad Abbas dari Iraq, pemain Arab yang pertama berasal dengan Kelantan, di mana Riyad Abbas membantu pasukan Iraq menjuarai Pesta Bola Merdeka 1995, serta seorang pemain import dari Eropah, dari Rusia, yang pertama kali beraksi bersama Kelantan, dia Almashefai Nezanovic. Namun begitu penggunaan pemain-pemain import ini agak mendukacitakan apabila gagal kerana bersama pemain-pemain yang kurang berpengalaman bersama Kelantan, dan sekali lagi Kelantan menghuni tangga terbawah liga. Pun begitu, FAM masih mengekalkan format 1 division, seterusnya menghalang Kelantan terjerumus ke Division 2. Jersey nombor 8 ini
dipakai oleh pemain Wan Rohaimi yang sekarang ini menjadi jurulatih pasukan PDRM. Alright, next, pada tahun 1997 sekali lagi Asik tampil menaja Kelantan meskipun prestasi kurang memberangsangkan. Dan pada tahun ini Kelantan diperkuat dengan pertama kali juga trio daripada Amerika Selatan, iaitu negara Argentina, dengan pemain-pemain import seperti Luis Pablo Pozuto, Mario Gomez dan Gabriel Medrano. Okey, di sini terdapat 3 jenis jersey, iaitu first home, dikenali first home, second home dan juga jersey away. Jersey yang di tengah ni adalah jersey replika, original replika, manakala kiri kanan ini adalah jersey yang repro. Okey, ini juga merupakan pertama kali dalam sejarah apabila jersey ini dikomersialkan, dijual kepada para penyokong dalam serendah harga 50 hingga 60 ringgit sehelai pada ketika itu. Dan pada tahun 97 merupakan kali pertama lah penyokong sendiri dapat merasa memakai jersey seperti mana yang dipakai oleh pemain sepatu beraksi di padang. Okey, dan di sebelah belakang kita dapat satu lagi penaja, iaitu Diamond Puteri. Ianya merupakan sebuah hotel yang sekarang ini dikenal sebagai Grand Riverview di Kota Baru, di mana selain pada dahil, Diamond Puteri tampil menaja pasukan Kelantan pada ketika itu. Namun begitu prestasinya masih lagi kurang memberangsangkan. Namun terdapat sedikit peningkatan apabila menamatkan tangga ketiga dari bawah. Sebelum ini 2 musim berturut-turut, 95-96 tangga terbawah, yang untuk tahun 97 ini tangga 3 terbawah. Dan merupakan satu rekod apabila kali ketiga berturut-turut pasukan Kelantan gagal layak ke Piala Malaysia secara merit. Okey, seterusnya adalah jersey original replika jenama Kronos pada tahun 2000. Di mana pada tahun 1999 FAM telah menguatkuasakan peraturan di mana kesemua pasukan-pasukan yang bertanding dalam liga tidak dibenarkan menggunakan pemain import, sebaliknya menggunakan 100% pemain tempatan. Okey, pada tahun 2000 Kelantan beraksi di Division 2 dengan pemain-pemain dari skuad Olimpik 2000 seperti Tengku Hazman dan Ni Ahmad Fadli membantu Kelantan pada ketika itu. Dan pertama kali juga Kelantan menjuarai Liga Perdana 2, menewaskan Kedah 3-1 pada perlawanan terakhir penentuan juara. Seterusnya melayakkan Kelantan ke Liga Perdana 1 pertama kali dalam sejarah setelah boleh dikatakan 3 musim berturut-turut berada di Division 2 serta 5 musim berturut-turut gagal ke Piala Malaysia. Jadi tahun 2000 ini mencatatkan satu sejarah baru apabila pertama kali Kelantan menjuarainya, di mana semi pro diperkenalkan pada tahun 89, 2 division. Pencapaian terbaik di Division 2 Kelantan muncul naik juara pada tahun 90, dan pada tahun 2000 Kelantan menjuarainya pertama kali sekaligus layak ke Division 1 pada tahun 2001. Jadi antaranya jersey ini boleh katakan yang paling cantik, boleh katakan ala-ala pasukan Arsenal jersey tahun 98 jenama Nike. Kelantan pula menggunakan jenama Kronos pada 2000, boleh dikatakan sama tapi tak serupa. Bagi saya ini adalah antara salah satu jersey yang cantik yang pernah Kelantan pakai. Kali terakhir jersey ini dipakai pada perlawanan suku akhir kedua menentang Negeri Sembilan. Kelantan tewas 3-0 dan secara agregat 7-1 kepada Negeri Sembilan pada ketika itu. Okey, ini pula jersey 2001 di mana Kronos terus menjadi penaja jersey pasukan Kelantan. Di mana pada ketika itu FAM masih lagi dengan polisinya tidak membenarkan pemain-pemain import beraksi. Jadi Kelantan menggunakan 100% pemain tempatan. Okey, dan pada masa itu K. Rajagopal muncul sebagai jurulatih berbangsa India kedua selepas M. Karatu pada tahun 1993. Okey, jersey terdapat 2 jersey merah di sini. Ini adalah yang sebelah ini adalah jersey untuk versi liga, manakala jersey yang berjalur biru ini adalah untuk versi Piala Malaysia. Okey, jersey liga ini pertama kali dipakai pada perlawanan kedua di Kota Baru. Perlawanan kedua first home menentang Terengganu, seri 2-2.
Di mana pencapaian Liga Kelantan yang pertama kali beraksi di Liga Perdana 1 begitu bagus di bawah kendalian K. Raja Gopal apabila menamatkan di tempat ketiga. Pada masa itu, pada tahun 2001, Pulau Pinang menjuarai, diikuti Terengganu nombor 2 dan nombor 3 adalah Kelantan. Di mana kali terakhir jersey ini dipakai adalah perlawanan terakhir penutup Liga menentang Sarawak di Kota Baru. Pasukan Kelantan menang 2-0. Manakala selepas itu untuk kelayakan untuk Piala Malaysia, Kelantan telah menggunakan desain yang lain, di mana satu pencapaian yang menakjubkan di suku akhir kita berjaya menyingkirkan juara Liga Perdana 1 2001 Pulau Pinang. Seterusnya layak ke separuh akhir pertama kali selepas kali terakhir pada 1993 kita tewas kepada Kedah, dan bertemu Terengganu di Kuala Terengganu kita tewas 2-0, dan bertemu di sini kita seri 1 sama dan kita tewas secara agregat 3-1. Jadi boleh dikatakan pencapaian 2001 adalah pencapaian yang terbaik. Dan pada ketika itu jurulatih pemain Reza Zamri Yahya yang sekarang ini menjadi coach pasukan Kelantan FC 2022 merupakan salah seorang skuad Kelantan 2001 pada ketika itu. Okey, yang ini pula pada tahun 2002 saya tidak ada jersey home warna merah, tapi saya ada jersey away. Okey, 2002 FAM kembali membenarkan pengambilan pemain import, dan Kelantan pada ketika itu menggunakan khidmat pemain tersohor Thailand yang juga anggota skuad kebangsaan, iaitu Warau Sri Maka bersama seorang lagi rakan senegara Sakcayana Satri yang bermain di bahagian pertahanan, Warau di bahagian serangan. Okey, di sini terdapat dua jenis jersey away berwarna putih dan third berwarna kelabu. Okey, jersey ini dipakai semasa perlawanan menentang Sarawak di Kuching, di mana pada ketika itu Kelantan tewas 4-1. Walaupun tewas pemain Kelantan pada masa itu, Makno Durus telah menjaringkan salah satu gol tercantik, dipilih pada ketika salah satu gol tercantik bulanan apabila menewaskan 3 orang pertahanan lawan Sarawak sebelum merembak laju ke dalam gol. Okey, manakala yang putih ini pula pertama kali dipakai semasa bertemu Selangor di Stadium Shah Alam, Kelantan tewas 3-2. Dan kali terakhir dipakai semasa perlawanan terakhir peringkat kumpulan Piala Malaysia bertemu Public Bank, Selangor Public Bank di Stadium Selayang, berkesudahan seri 2-2. Namun setakat itu sahajalah perjuangan Kelantan di Piala Malaysia peringkat kumpulan. Manakala peringkat Liga sedikit menurun berbanding pada 2001. Namun yang jersey yang ketiga berwarna kelabu ni kurang digunakan, tapi terdapat ada satu gambar Syahrul Izra'i memakai jersey ini pada ketika itu. Jadi terdapat 2 jersey berwarna putih 2002 dan 1 jersey berwarna kelabu pada musim tersebut. Okey, seterusnya jersey pada tahun 2005, di mana agak menyedihkan juga Kelantan muncul pasukan pertama, pasukan negeri pertama jatuh ke Piala FAM, iaitu Division 3 yang sekarang ini dijenamakan sebagai M3, di mana KAFA pada masa itu berlaku perubahan pimpinan daripada Datuk Wan Hashim kepada saudara Jazlan Yaakob yang mengambil alih Kelantan yang beraksi di Piala FAM ataupun Division 3 Liga Malaysia. Okey, di sini kita dapat lihat UTEC tampil menaja jersey Kelantan, di mana produk penajanya adalah Pro 2. Jersey ini adalah jersey home, di mana pertama kali dipakai semasa perlawanan pembuka tirai Piala FAM bertemu KL Plus di Kota Baru. Kelantan mencatatkan kemenangan 3-0. Pada masa itu Kelantan menggunakan khidmat 2 pemain Thailand dan juga seorang dari Ghana Afrika, iaitu Suryadom Taisong Thailand, Sarif Sanwi merupakan skuad Thailand yang beraksi di AFF 2004, manakala dari Ghana Haruna Al Hassan. Okey, manakala yang ini adalah jersey warna hitam
dipakai semasa perlawanan pertama kali dipakai semasa bertemu Melaka di Piala FA pusingan pertama. Kita berjaya sehingga peringkat suku akhir tewas kepada Selangor di Shah Alam. Agak menarik juga, walaupun kita beraksi di Division 3, kita berjaya menewaskan juara Liga Super ketika itu, Perlis, menyingkirkan Perlis di Piala FA. Satu kejutan juga, dan bertemu Selangor yang dikira agak kuat dengan pemain-pemain daripada Indonesia seperti Bambang Pamungkas, Elio Aiboy dan Brian Fuentes dari Argentina. Kita tewas 5-4 saja pada ketika itu. And then yang satu lagi ni berjalur merah hitam ala-ala jersey AC Milan adalah jersey versi final Piala FAM, di mana Kelantan layak ke perlawanan akhir menentang Shahzam Muda. Berarti dua finalis Piala FAM 2005 layak ke Liga Perdana 2 ketika itu. Dan juga prestasi Kelantan 2005 boleh dikatakan agak bagus apabila di peringkat Piala FAM kita menewaskan Shahzam Muda 2-0, manakala di peringkat Piala Presiden pasukan Kelantan juga menjuarai dengan menewaskan Johor FC pada ketika itu di Stadium Pasir Kudan. Boleh dikatakan double champion lah pada ketika itu, dan salah satu pencapaian yang bagus walaupun bermain di division rendah. Okey, ini pula jersey pada tahun 2006 Kelantan kembali ke Division 2 setelah menjuarai Piala FAM 2005. Okey, ini salah satu jersey fan replika di mana tertera Liga M berwarna kuning dan Celcom menaja Liga Malaysia pada ketika itu. Prestasi di Liga 2 Perdana 2 2006 ni boleh katakan sederhana sahaja. Namun begitu gagal ke Liga Perdana 1 untuk 2007. Pada masa sama Kelantan gagal layak ke Piala Malaysia. Jadi tidak banyak yang boleh diperkatakan mengenai prestasi pada 2006 ini dengan barisan-barisan pemain muda yang kurang berpengalaman. Jadi prestasi Kelantan pada ketika itu setakat itu sahajalah yang boleh pergi. Itu sahaja yang boleh saya cakap. Okey, ini satu lagi jersey 2006 tapi versi Piala Presiden dan Piala Belia, di mana pada ketika itu pasukan Piala Belia Kelantan layak ke perlawanan akhir bertemu Selangor, tewas 1-0. Saya boleh katakan pencapaian yang kira bagus juga untuk peringkat bawah peringkat umur, di mana Kelantan muncul naik juara pada ketika itu. Okey, ini pula merupakan jersey home Kelantan 2007. Musim kedua berada di Liga Premier. Tidak banyak agak yang boleh diperkatakan tentang jersey ini. Jersey ini pertama kali dipakai pada perlawanan pembuka Liga bertemu ATM, Kelantan seri 1-1. Dan pada masa itu Kelantan bermain di Piala Malaysia secara grouping, gagal hanya sekadar peringkat kumpulan. Jadi, dan kali terakhir jersey ini dipakai adalah perlawanan penutup Liga bertemu Kuala Lumpur. Kelantan menang 2-0. Namun kemenangan itu tidak cukup untuk membawa Kelantan ke Liga Super. Namun begitu, prestasi pasukan Piala Presiden tidak mengecewakan apabila layak ke perlawanan akhir. Cuma kurang bernasib baik, tewas tipis kepada Perak di Stadium Ipoh 4-3 pada ketika itu. Pemain-pemain import pada tahun 2007 ini adalah datang daripada Argentina seperti Jonathan Javier Zarini, Emmanuel Lopez dan Romero. Ketiga-tiganya adalah berasal dari Argentina. Namun kehadiran tonggak ini masih belum mampu untuk membantu Kelantan mencatat kejayaan supaya layak ke Liga Super. Okey, ini pula merupakan jersey pada tahun 2008. Kelantan masih berada di Liga Premier Division 2, dan pada masa ini 2008 merupakan tahun pertama pengambil alihan oleh Tan Sri Anwar Musa sebagai Presiden KAFA, di mana beliau telah membuat satu keputusan drastik menukar logo baru seperti tertera di jersey ini. Saya pernah bertanya beliau mengapa menukar logo baru. Dia menyebut logo baru semangat baru. Okey, pada masa itu antara import-import yang diambil oleh Mamadou Mustafa dari Senegal yang muncul salah satu top scorer pasukan Kelantan.
Jan Nekas dari Republik Czech dan juga Amakuro daripada negara Nigeria. Kelantan menamatkan tempat ketiga tetapi gagal untuk secara merit ke Liga Super 2009 dan di peringkat Piala Malaysia hanya sekadar peringkat kumpulan. Namun prestasi di peringkat Piala Belia pasukan Kelantan muncul juara pada ketika itu menewaskan Sekolah Sukan Bukit Jalil di Stadium Kota Baru. Itu sahajalah sedikit sebanyak je kisah jersey tahun 2008 ini. Okey, yang terakhir sekali adalah jersey 2009 jenama Sport Zone. Merupakan salah satu yang paling kata jersey paling ikonik yang pilihan saya, di mana berjaya menambah hati para penyokong dan boleh dikatakan jersey yang paling laris pada ketika itu, di mana telah diperkenalkan pertama kali ke jenama motif batik di bahu pemain. Terdapat 3 versi warna merah, biru dan putih serta satu versi Old Trafford, di mana pada ketika itu pasukan Kelantan berangkat ke England dan mengadakan perlawanan persahabatan dengan pasukan Manchester City. Dan pada tahun 2009 jugalah pertama kalinya Tan Sri Anwar Musa selaku Presiden KAFA memperkenalkan gelaran baru pada Kelantan dikenali sebagai The Red Warriors yang tertera di jersey. Dan juga salah satu pencapaian terbaik pada 2009 apabila kita double final. Setelah kali terakhir kita mencatat double semi finalis pada tahun 93, dan pada 2009 tercatat sejarah pertama kali pasukan Kelantan layak ke perlawanan Piala FA edisi yang ke-20 setelah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 dan juga menamatkan penantian selama 39 tahun untuk kembali ke final Piala Malaysia setelah kali terakhir pada tahun 1970 bertemu Perak. Namun begitu sahajalah rezeki Kelantan pada 2009 muncul naik juara Piala FA, tewas melalui sepakan penalti kepada Selangor dan tewas kepada Negeri Sembilan 3-1 perlawanan akhir Piala Malaysia. Okey, the double semi finalis juga mencatatkan sejarah tersendiri apabila kehadiran paling ramai dalam sejarah final Piala Malaysia apabila lebih 100,000 penyokong Kelantan membanjiri stadium Bukit Jalil pada ketika itu setelah 39 tahun tidak pernah mencapai perlawanan akhir. Dan satu rekod juga yang sukar disaingi oleh mana-mana pasukan selepas itu apabila most of the tickets sold out dan peminat membanjiri stadium seawal tengah hari lagi untuk memberi sokongan. Dan juga pencapaian double final ini merupakan salah satu pencapaian terbaik pada tahun 2009 di bawah Presiden Tan Sri Anwar Musa. Okey, kita dapat lihat di sini adalah TM dan Alhamra. Alhamra dalam bahasa Arabnya bermaksud merah. Jadi adalah salah satu limited edition pasukan Kelantan bermain di England untuk tour perlawanan di persahabatan di England. Dan jersey putih ini pula dipakai semasa perlawanan separuh akhir kedua di Paroi. Kita menewaskan Negeri Sembilan secara agregat dan layak ke Piala FA pada ketika itu.